Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're gonna present our final project for History of Multimedia. My name is Fadli Harisandi. My ID is 012021090253 and my program is BCM. And here my friend. Yeah, Muhammad, and my name is Muhammad Farbutakin, and my ID number is 012021090254, and my program is BCM. So we're gonna continue to our background project first. So for our background project, culture is something that has its own uniqueness in each region or country. In fact, culture can form the pattern of social life and become the basis for regional regulation. Therefore, culture is an important thing that must be preserved and maintained from time to time. One example of culture in the existing art form is Silat. Silat is a very popular martial art. Silat is even believed by the community to be a form of resistance against the ancient invader. This cultural art must continue to be preserved because apart from being a performance venue, Silat is also beneficial for each person's self-defense. Currently, Silat has begun to be abandoned and forgotten, especially by the younger generation. Many young people prefer martial art from foreign country to Silat, which originate from the Malay land. The current situation is quite difficult to keep Silat known and growing in society. The problem is the modern society focus more on other things that they think are more important and affect their daily life. In fact, if viewed from its philosophy, Silat is an important thing and can be useful for everyday life, especially when in states of danger. And for video purpose, then we made a video documentary about Silat. We aim to make this video so that people remember about Silat again, as well as provide information about Silat to people who may not have heard it before. In addition, this video is also expected to be one of the efforts to maintain the existence of Silat in the midst of the rapid development of today's technology. And the target audience, this video targets an audience of teenager, male or female. The target was taken because this video will be published on social media or YouTube, which is currently being accessed by teenagers. In addition, teenagers are also targeted with the hope that they will know the and like Silat so they can perceive Silat and maintain the existence of Silat. And the next is type of culture. There are at least 4 types of Silat whose organization are officially registered with Pesaka or Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia. The 4 organizations are Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia, Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia, and Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia. The 4 types of Silat each have their own uniqueness and philosophy. Most Silat is based on religious ideology and philosophy. All of them not only teach about self-defense, but also teach about morals and personality to become better. The most noticeable difference is in his movement and style. But they all teach the same thing. Fighting is the last option in solving a problem. Action of preservation. There are several ways that are currently being done to maintain the art and culture of Silat. One of them is to make regular competitions. This competition is not only held at the national level. Silat is a sport that is competed in the SEA Games, which is held every 2 years. In addition, Silat also has a world champion known as the World Silat Champions, which is held every year. With the existence of this international competition,
It is hoped that it can be a motivation for young people who want to start exploring Silat and be able to preserve Silat. However, when the pandemic occurred in the last 2 years, this competition was stopped. Other efforts are being made to preserve Silat by holding online webinars and also conducting online training classes. Everything that can be done to maintain Silat's existence has been done quite well so far. The next is type of multimedia element use. The first one is text. Text is used to write the title of the video and also to write down the question used in the interview. Text is also used to write the name of the source as well as the source of the video where the clips are used. And then the next is audio. Audio is used as background music so that the audience doesn't feel bored when watching videos. In addition, audio is also used for sound effect that complement the video and make the video more realistic. The next is video. Video is the main element used. Video serves as an element that convey the whole information. The video used contain interview videos, Silat demonstration videos, as well as several video clips taken from YouTube. The last is graphic or image. Images are used to show things that can add detail to the video. For example, we added image of the logo of several organizations as well as image of Silat figure so that the audience can find out more details. And the last one is conclusion. Silat is a culture that has been preserved for decades. Silat must continue to be preserved because Silat can have many benefits for everyday life. The many existing Silat organization make it easier for people who want to learn about Silat. So far, efforts to maintain the existence of Silat has been quite good, but if there is something that can be improved, maybe it can increase competition for the mature level. This can spur more motivation for people who are just learning Silat. The presence the presence of multimedia the presence of multimedia can also help maintain this culture by using combination of the of aforementioned multimedia elements. Information about Silat will be conveyed better and more clearly. In addition, with multimedia, the reach that can be taken in disseminating information also becomes wider. Assisted by social media, this video can be distributed through the world can be watched by anyone at any time. The next is individual reflection. The first one is mine. My name is Fadli Sandi. From this project, I understand the importance of maintaining a culture. Culture is part of social life. There are values contained in it which are the basic in society today. As for this course, I learned about the importance of multimedia in everyday life. If we can take advantage of multimedia with all its potential, then we will feel the ease of doing other things. This course also taught me how to work with a team, divide work fairly, exchange ideas to achieve a common goal. In working on this project, I encountered some difficulties. The first is time constraint. Because this project is a short semester course, the time given to complete the project is also very limited. If more time is available, I'm sure I can complete the project better. In addition, the second difficulty I faced was finding source to be interviewed. I contact at least 4 Silat organizations, but only got a reply from 2 organizations. I got this difficulty because the information on the organization website may not be updated so that the available contacts are no longer relevant. The last difficulty is the distance to conduct the interview. Since I'm an international student, I don't have a personal vehicle and long distance to get to where the organization is an obstacle.
Of the two organizations that I managed to contact, only one is still within reach. And the next is a reflection from mine. My name is Muhammad Faramutakin. From studying this historic course, I become more aware of several things that I had never thought of before, such as the history of animation, the history of games, or arts, all of which become the subject of my research during this course. I've also become more proficient in the field of videography because all the tasks given are related to making video. And the next is we're gonna go to our video documentary from YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us introduce ourselves first. My name is Fadli Arisandi. I'm a student from Management and Science University. And here, And my name is Muhammad Faramutakin, and I'm in Management Science University too. so in this video, we're gonna talk about the heritage of Silat martial arts. This video was made for educational purpose to fulfill our project, which is in history of multimedia course. Enjoy. Okay, my name is Muhammad Fizul bin Muhammad Hassan. Saya sebagai penyedia di sini, penyedia untuk kelas latihan silat cekak Shah Alam, dan di peringkat pusat, di peringkat kebangsaannya saya adalah ahli jawatankuasa pusat sebagai pengurusi Jabatan Bina Insan, dan saya juga sebagai salah seorang ahli jawatankuasa dalam lembaga pelajaran dan tata tertib. Jadi silat, definition dia banyak, tapi untuk silat cekak, silat itu adalah merupakan pergerakan dua kaki dan dua tangan berserta dengan satu akal fikiran yang sihat. Silat maknanya dia pergerakan dua kaki dan dua tangan berserta dengan akal. Jadi simple je, kita punya explanation tu macam tu. Semua orang explanation lain tu kita tak tahulah, tapi dalam konsep silat cekak yang guru kita bagi tahu, dia punya explanation berkaitan dengan definisi silat tu macam tu. Pergerakan dua kaki dan dua tangan berserta dengan akal fikiran yang sihat. There are at least 4 organizations. The first one is Silat Cekak, Silat Gayong, Silat Lincah, and Silat Gayung Fatani. All these organization was registered under Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia or Pesaka. Jadi sebelum tu kamu kena tahu bagaimana pergerakan silat cekak secara saya explain sikit latar belakang silat cekak. Cuma saya nak bagi tahu bahawa silat cekak ni asal daripada utara tanah air, iaitu negeri Kedah, dan dia pernah diamalkan dalam istana negeri Kedah yang dibawa oleh Parlimen Kanan Kerajaan Negeri Kedah. Maknanya pakaian silat cekak ni adalah pakaian Parlimen, bukan pakaian orang biasa seperti kita. Di Selangor dia banyak tempat. Di Shah Alam di sinilah. Okey, contohnya ni kita ada kelas di Hulu Jam. Di Hulu Jam pun ada, Selangor juga. Kemudian di Kuang pun Selangor juga ada. Di Bukit Peruntuk pun ada juga. Jadi sebenarnya silat cekak cover satu Malaysia. Untuk di universiti, di IPTA dan juga IPTS, Institusi Pendidikan Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, kita mostly kita ada di semua IPT.
Cuma yang tak ada dekat MSU lah. Sebab saya di Baharan dulu di MSU ada Cikak Hanafi. Kita Cikak Malaysia. Jadi kena tahu betul-betul lah. Sebab yalah orang suka yang kita, jadi dia akan guna, dia ambil dan sebagainya. Dia akan ambil guna nama Cikak tu. Jadi kita jangan keliru lah. Jadi mostly semua contohnya di UiTM kita ada. Di UiTM semua kampus kita ada. UiTM Lendu, UiTM Pahang, UiTM Kedah, UiTM Perak, UiTM mana lagi? UiTM Kuala Pilah. Jadi semua kita ada di UiTM. Kemudian di UTM, di UKM, di UPM, di USM dan sebahagiannya kita ada core curriculum berunit lagi. Contohnya di USM Pulau Pinang, kita ada 5 kredit ya, 5 kredit atau 6 kredit, 6 kredit, 6 unit, 6 kredit ini. Maknanya siapa-siapa yang ambil subjek silat cekak, kalau dia fail, dia gagal, dia takkan dapat diploma atau dapat degree. Di UIA kita ada core curriculum, di UiTM pun kita ada core curriculum. Jadi di satu negara semua ada. Cuma di Shah Alam, di sinilah Seksyen 8 ni consider center Insha Allah lah. Jadi semua siapa-siapa yang nak belajar boleh datang ke sini. Tak ada masalah. Sampai ada moment kita belum berminat lagi untuk buka di sana. Tetapi untuk international school kita ada penetrate di UIA. Universiti di IIUM, International Islamic School, International Islamic University di UIA Gombak sana. Sana ada melibatkan student antarabangsa yang belajar di UIA dalam tu. Termasuklah daripada Bangladesh, Muslim lah, daripada Syria, daripada Yaman, merata. Worldwide kita penetrate yang cara macam tu. Kita tak pergi ke tempat dia orang. Jadi kat sini ada peluang kita buat cara macam tu. Sebab kita bukan tak nak pergi luar, sebab kita tak ada kemampuan lagi nak pergi sampai keluar. So setakat ni kita fokus dalam negara kita dahulu. Sebab dalam negara kita pun masih banyak lagi tempat yang kita belum explore untuk buka kelas-kelas latihan. Jadi pada zaman almarhum Ustaz Hanafi bin Ahmad, pada tahun 1965 barulah silat cekak ini dilahirkan semula. Sebelum ni silat cekak dah tenggelam lama. Dah tenggelam lama. Jadi daripada Parlimen Ismail ke Parlimen Tok Rashid, Parlimen Tok Rashid kepada Yahya Said, Yahya Said kepada Ustaz Hanafi pun situ pun dah 40 tahun. Lama silat cekak terpendam. Bila Yahya Said jumpa dengan Ustaz Hanafi ni, barulah Ustaz Hanafi kembangkan silat cekak ini dan lahirkan semula silat cekak ini dan daftarkan silat cekak ini secara rasmi pada tahun 1965. Jadi sejarah tu nanti ada kat depan, you boleh ambil gambar apa semua kat situ dan you boleh buat nota untuk kamu lah. Depan tu semua komplit silat cekak daripada awal sampai habis. Okey, secara ringkasnya kan. Dalam silat cekak ni dalam satu masa hanya ada satu orang guru saja. Kita tak ada banyak guru. Jadi dalam ni satu Malaysia ni, even katalah kita expand silat cekak ni sampai ke negara luar sekalipun tetap satu guru. Lepas satu guru ke satu guru. Bila seorang meninggal barulah naik guru yang baru. Tapi pada tahun 1965 silat cekak ni Ustaz Hanafi buat balik dan registerkan balik secara sah. Jadi kita adalah logo persatuan dan sebagainya, surat pendaftaran dan sebagainya. Kemudian Ustaz Hanafi meninggal pada tahun 1986, 13 Ogos 1986. Selama 23 tahun merawat silat cekak ni. Kemudian apabila beliau meninggal, maka almarhum Tuan Haji Sa'ad bin Hitam, guru kita yang kedua. Ini guru kita yang utama, almarhum Yang Mulia Ustaz Hanafi bin Ahmad. Kemudian ini almarhum Tuan Haji Sa'ad bin Hitam. Bila daripada lepas yang ni meninggal, yang pertama pergi yang kedua. Bila yang kedua ni meninggal, sekarang ni sang guru kita yang ketiga. Secara rasminya yang ni lah. Jadi almarhum Tuan Haji Sa'ad bin Hitam ni bawa daripada tahun 1986 sehinggalah tahun 2009, selama 21 tahun jadi pemimpin dalam silat cekak. Dan sekarang bila beliau meninggal disambung oleh gurunya kita yang ketiga, Datuk Haji Mahidin, Yang Mulia Datuk Haji Mahidin Mukarrir Shah. Tapi sekarang pun sudah 13 tahun lah, dari 2009 hingga sekarang.
Yalah, bagi kita belajar menjaga diri itu adalah kewajipan kita. Betul. Sebab tu dalam Al-Quran bagi tahu wa antu lahum mastata'tum min quwwah. Dan itu menjadi tema kita ayat itu. Di mana Allah perintah kepada kita untuk menjaga diri kita. Sekuasa-kuasa bagi kamu dengan kekuatan yang kamu ada. Jadi apa yang kita ada? Sebagai negara yang ada undang-undang. Jangan kita buat pistol, buat selapang. Itu bukan negara koboi. Faham? Negara kita negara yang ada undang-undang. Kita tidak benarkan buat senjata. Betul. Kalau bawa pun menjadi kesalahan. Jadi kita hanya senjata kita apa? 2 kaki dan 2 tangan. Ya, fizikal. Jadi kita belajarlah silat. Sebab silat itu adalah orang Melayu. Maka kita ni orang Melayu. Jadi haruskah kita belajar ilmu bela diri pada luar negara? Bukan kita kata tak boleh. Tapi kamu orang Melayu ke? Kan? Jadi kalau orang Melayu, bagi saya belajarlah ilmu dalam negara kita yang diasaskan oleh bangsa kita, supaya kamu kenal kekuatan bangsa kita. Kamu kenal siapa itu tok nenek kita. Jadi silat cekak ni, silat cekak tidak sama dengan ilmu bela diri yang lain. Silat cekak dia berdiri lurus. Silat cekak dia berdiri lurus. Sama ada dia hendak menyerang ataupun menunggu serang, dia berdiri lurus. Kalau silat lain dia ada bunga dan sebagainya, kita tidak ada. Berbeza dengan ilmu bela diri yang lain. Itu saya nak beritahu. Jadi supaya kamu jelas. Kenapa dia berdiri lurus? Sebab dia nak samakan dengan konsep diri solah. Jadi macam mana kita berdiri solah, macam mana kita menghadap Tuhan, maka kita berdiri lurus macam ni. Sebab ini adalah sifat normal manusia. Tapi kalau berdiri berkuda-kuda dalam silat cekak ni, ini bukan normal kita. Ya, ini pun kena 15 minit dah tengok. Tapi kalau macam ni, berjam-jam pun tak ada masalah. Sebab tu kita kata berdiri lurus ni satu diri yang kuat. Berbanding dengan berdiri kuda-kuda. Dia bukan satu pendirian yang kuat. Kena ada kuda-kuda kan, nak kuatkan lutut dan sebagainya. Tapi alasan dia center of gravity rendah. Itu dia punya alasan dia, betul. Kita tak nafikan. Tapi kita berdiri lurus, kita yakin sebab berdiri lurus adalah diri yang baik, yang terbaik. Sebab dia berasal daripada kaedah solah. Kemudian daripada silat cekak tu, daripada berdiri lurus ni, dia ada 4 kaedah. 4 kaedah untuk defense diri dia. Daripada kepala sampai kaki. Jadi kaedah yang pertama kita panggil dia kaedah doa. Ini kaedah doa. Yang dinamakan kaedah A. Nampak? Jadi bila musuh serang, kita tangkis. Kita tangkis. Jadi kita tak boleh bergerak. Tangan saja yang bergerak. Okey. Kaedah yang kedua, kaedah B, berasal daripada kaedah Qiyam. Kaedah B. Ni kaedah B. Sama juga untuk tangkis serangan di bahagian dada. Okey, mana bahagian dada sampai ke pusat ni, kita ada protection. Kemudian kaedah C. Kaedah C adalah daripada kaedah rokok. Tapi kita tak perlu rokok lah, kita bukan nak solat. Tapi kita ambil kaedah tu saja. Dia berdiri lurus macam ni, tangan kita lurus macam ni. Bila dia serang kita di bahagian pertama, kita tangkis guna kaedah C. Ini kaedah C. Jadi lepas tak serangan daripada badan kita. Jadi logik ni kat situ. Kemudian bahagian muka. Bahagian muka kita, nak serang kita. Jadi kita ambil gunakan kaedah takbir. Ini semua daripada kaedah solat. Daripada 4 kaedah ni, barulah jadi buah pelajaran silat cekak. Buah pelajaran silat cekak ada 21 buah. Tak banyak, bukan berkata-kata buah, 21 buah aja. Jadi untuk kelas umum di sini, belajar 7 bulan, 8 bulan dah tamat. Tak perlu sampai bertahun-tahun. Jadi kita ada syllabus dia. Jadi silat cekak berdiri lurus dan tidak bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Dan dia tidak ada kuda-kuda. Dan dia tidak ada tari bunga-bunga, muzik, gendang dan sebagainya. Kalau ada pun kita buat itu bukan pelajaran kita, itu hanyalah sekadar untuk menyerikan majlis. Macam kita buat silat tari dalam majlis perkahwinan ataupun mana-mana perasmian, jemputan yang ada. Itu bukan silat cekak, cuma nak menyerikan kita belajarlah ambil silat tari orang lain itu. Tapi itu bukan pelajaran silat cekak. Pelajaran silat cekak yang tadi yang saya tunjukkan. Itulah kena teruskan. Macam mana kita nak maintain lagi? Sebab itulah kita sentiasa bangunkan silat cekak ini supaya dia tidak mati. Kita selalu kembangkan. Contohnya sekarang dalam keadaan pandemik COVID itu kita tak mati, silat masih berjalan. Kita buat kelas secara online.
Kita buat silat cakap secara online, kita buat video dan sebagainya. Bagaimana? Jadi semua kita paparkan melalui video. Dan walaupun dalam keadaan tempoh pandemik COVID, kita boleh buat majlis di peringkat kebangsaan satu Malaysia dengan melalui online, melalui Zoom platform. Jadi kita tak mati, kita buat ceramah-ceramah agama, mengisi, memenuhi dalam tempoh COVID 2 tahun yang berlaku kat dalam negara kita. Persatuan Silat Cekak tak mati dan tidak terhenti. Walaupun kelas secara fizikal tidak boleh berjalan, tetapi kita buat secara online. Aktiviti kita tak boleh berjumpa dan tak boleh buat secara bersekemuka, tapi kita boleh buat secara online. Dan lagi besar kita boleh buat sampai ribuan orang boleh masuk dalam platform Zoom platform dan sebagainya. Kalau kita buat, contoh dulu kalau kita buat boleh hadir 400-500 orang, tapi dalam Zoom platform orang akan hadir 1,000 ke 2,000 orang akan hadir. Jadi kita tak nampak itu sebagai satu benda yang tidak baik berlaku ke atas kita. Kalau kita fikir dengan negatif, maka negatif lah yang kita dapat. Tapi kita sentiasa memikirkan, guru kita sentiasa memikirkan bagaimana supaya silat cekak ni sentiasa bergerak dan berkembang maju dan bertambah baik dan senantiasa ada idea-idea baru yang kita akan buat. So that's all for our videos. Thank you for watching and goodbye. So, Halo I semuanya, jadi seperti So I think that's all from us. The last thing is here you can see our reference for this project. And so I think that's all. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.